Dalam konteks negara Brunei Darussalam, pihak kerajaan amat mementingkan pendidikan Islam. Di masa ini, tahap kesedaran ibu bapa mengenai kepentingan pendidikan agama semakin meningkat, di mana tidak terkecuali juga termasuk ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas untuk mengikuti persekolahan agama. Seiring dengan perubahan dan kemajuan yang dikecapi negara, golongan anak-anak istimewa terus mendapat perhatian, khususnya pihak kerajaan bagi membantu pendidikan mereka. Di negara kita, pendidikan khas agama mula diimplementasikan di sekolah-sekolah agama pada 1 Jun 2004. Jabatan Pengajian Islam telah menubuhkan unit pendidikan khas agama ini bagi memberikan peluang golongan kanak-kanak berkeperluan khas mendapat pendidikan mengikut keupayaan masing-masing. Penubuhan unit pendidikan khas agama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran sama ada secara formal atau tidak formal kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Sebenarnya kalau pendidikan khas, ini diambil dari segi kerana ada tentuan daripada Down syndrome, autisma, ataupun dari segi kesihatan dan orang diambil diambil kedanya daripada psikologis, diambil dimasukkan pada pendidikan khas agama. Kadang-kadang orang ni datang katanya ada tentu harinya kan. Kalau ya boleh dikawal di kelas 1 artinya ikut jadwal lah datang kadang dijaga kan. Ada ikut dan setengah jam tu balik dia. Kadang mau tu sekejapnya kan. Kadang dah dapat disatukan jam kelas. Kalau di kelas dia kadang macam kawannya, kadang nemu kawan bah. Nemu kawan dia macam kawannya jalan sini. Kadang kalau mutu sini, kalau di Sidah ni seramainya dalam 4 orang saja. Kelas pendidikan khas merupakan inisiatif dan keprihatinan pihak kerajaan dalam memberi perhatian khusus kepada pelajar-pelajar kurang upaya, khususnya anak-anak istimewa. Mereka ini tidak dibiarkan tanpa pelajaran dan pihak kerajaan tidak memilih-milih dalam menyalurkan pelajaran yang secukupnya kepada golongan anak-anak istimewa ini supaya nasib mereka juga terbela di masa hadapan dengan diberi didikan sempurna oleh guru-guru yang bertanggungjawab, tabah dan bersabar dalam melayani kerenah anak-anak di dalam pendidikan khas. Kalau macam orang ni, terpaksa kami ikut sifat tu mesti sabar jangan. Dan kami ikut kalau orang alam pasal kami ikut alam kanak-kanak tu lah. Kalau kami ikut macam kerana lain, orang tu ia akan mematikan kami kan. Ia akan mematikan cikgunya. Oh, semua ni cikgunya rupanya. Ia akan suka katanya ataupun tidak. Ia akan melihat kita dinilai kata ni. Dia tak pasal ikut alam dia main. Kadangnya lambat untuk kami menyesuaikan orang tua. Mempasti orang tak macam mana. Kadang kalau mau mulai masuk macam bila ni masuk. Dia mau masuk. Dilanya kelas ni susunan lain usulnya. Berjalan kemari. Kadang atas meja kursi dapat. Kubiarkan dulu kuliah dulu. Dari mana ia punya kelemahan ke dia. Tanya hidungnya panggil lah datang ke sekolah. Ya. Kalau sekolah ia dibantu oleh pembantunya. Pembantunya ia tahu kan macam mana sekolahnya di rumah. Nanti di sekolah pun ikut waktu lah hantar di rumah tu ikut bawa ke sekolah juga. Terwujudnya kelas pendidikan khas melalui saringan di peringkat awal, kanak-kanak yang berhadapan masalah pembelajaran dapat dikesan dan ditempatkan dalam kelompok sesuai dengan tahap pemikiran serta penerimaan mereka terhadap pelajaran. Mereka diajar dalam satu kelas khas berasingan dari pelajar-pelajar normal bagi memudahkan guru khas memberi tumpuan sepenuhnya kepada setiap orang murid semasa mengajar bagi memastikan mereka memahami apa yang diajarkan. Dia orang ni kalau bisa masuk di kelas ni, dia orang ni dia akan ditahan ataupun diikut macam apa dia. Dia akan naik dia 1, dia 2, dia 3, dia 6. Pasal dia yang penting dia ni hidupnya bersosialisasi, maksudnya dapat macam mana alam sekolah, macam mana sama kawan, macam mana. Tapi bila sebenarnya ni dapat disatukan, boleh pula. Tapi
kajap saya kena main dalam kelas. Pendidikan khas agama menyediakan program intervensi murid-murid berkeperluan khas di sekolah-sekolah agama yang memerlukan perubahan dari segi emosi, sosial dan akademik, serta ia juga merupakan salah satu wahana yang boleh digunakan untuk membantu keperluan mereka. Seperti yang telah dinyatakan, program pendidikan bagi pelajar berkeperluan khas mula diimplementasikan di sekolah-sekolah agama pada tahun 2004 dan jumlah pelajar-pelajar berkeperluan khas pada masa ini dicatatkan semakin bertambah dengan tenaga pengajar yang berkelulusan sarjana pendidikan khas dan sijil. Di samping itu, 15 buah sekolah agama di seluruh negara dijadikan sebagai pusat pendidikan agama khas yang berperanan antara lain sebagai memberikan tumpuan pendidikan asas agama kepada kanak-kanak berkeperluan khas, termasuk asas kemahiran hidup, amali, bacaan dan juga tulisan.